Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Slow. Pusing bagi dia. Sambungan kuliah. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulum fi darin amin. Muka surat 30 kitab Penawar bagi hati. Renggan bawah. Dan menilik oleh Nabi SAW ke dalam api neraka pada malam Mi'raj. Maka tiba-tiba di dalamnya beberapa laki-laki yang memakan bangkai. Maka bersabda ia, sabda Nabi SAW, siapa mereka itu? Jibril. Berkata Jibril, mereka itu yang mengumpat manusia. Satu lagi hadis kisah yang diambil daripada Isra' dan Mi'raj, ya, tentang kejadian yang Nabi lihat azab bagi orang yang mengumpat, iaitu mereka memakan daging bangkai. Jadi sebagai ta'zir, peringatan kepada kita bahawasanya mengumpat ini suatu yang cela, yang dilarang dan akan diazab orang yang mengumpat ni. Dan ketahui olehmu, katanya, bahawasanya mengumpat itu haram dengan ijma'. Hukum mengumpat ni haram, ya, berdosa. Dengan ijma' ulama', tidak ada khilaf pada pandangan ulama' mengatakan mengumpat itu haram. Tetapi melainkan ada tempat-tempat yang boleh kita mengumpat, pada 6 tempat. Diharuskan padanya mengumpat. Jadi boleh seseorang itu mengumpat dengan syarat namanya atas dasar umpat. Dasar mengumpat dia jatuh kategori ta'rif dalam ta'rif, jatuh dalam ta'rif mengumpat. Tapi tujuannya bukan mengumpat. Maka sebab tu harus. Jadi hukumnya tetap juga dikenali sebagai mengumpat apabila dia jatuh dalam ta'rif ataupun termasuk dalam kategori ta'rif mengumpat. Iaitu sesuatu yang kita cakapkan pada seseorang, tentang seseorang, ya, kalau tuannya dengar, dia marah, dia tak suka, maka itu nama mengumpat. Hatta bubuh nama orang, gelaran, ya, teksi tempang atau si itu, si ini, itu juga masuk kategori mengumpat. Dia masuk dasar yang sama. Ya, jadi dalam hukum tu dia begitu. Dia macam bab lain lah. Kalau dia masuk dalam arti kata jual beli, ya, masuk daripada kategori ribawi, maka dipanggil riba. Ya, walaupun dia bukan melibatkan hutang piutang, ambil untung macam ceti atau along, ya, dia tak ambil pun. Tapi sistem jual beli itu berlaku di sana ada ribawi, maka dia panggil, dihukum dia riba. Haram dia riba. Ya. Dia sebab dia masuk dalam ta'rif, dia masuk dalam definisi riba. Begitu juga judi. Ya. Dia bukan buka tempat judi apa sebagainya, tapi dia masuk dalam ta'rif judi. Itu banyak. Itu banyak. Yang paling banyak bab judi lah.
perniagaan yang tidak sah, yang dia ada bentuk mengambil untung dengan cara ada satu pihak untung, satu pihak rugi dan sebagainya, dan tidak menepati rukun syarat jual beli, maka kadang-kadang dia masuk bab judi. Jadi bila kata ni judi ni, kita kata bukan judi, dia tak terima, kami bukan berjudi, kata dia. Dia bukan masalah berjudi tak berjudi, masalah dia masuk dalam tarikh berjudi. Contohnya kita kata orang yang buka sekarang ni, isu yang besar sekarang ni iaitu buka tempat mancing dan perlukan bayaran sesekian, kemudian bila dia menang pertandingan, dia dapat balik duit tersebut dengan duit pusingan tadi. Itu masuk daripada kategori judi. Dia kena ada syarat-syarat dia nak elakkan daripada jadi judi tu. Jadi syarat-syarat tu yang tak ditepati. Okey. Pertama habis. Pertama yang dikatakan boleh mengumpat tu. Mengumpat macam mana? Orang yang mengadu kepada raja berkata ia si anu menzalimi, ia akan laku. Itu masuk kategori mengumpat lah. Disebut sini raja lah. Kalau kita sekarang bukanlah raja. Ya, mengadu balai polis. Si anu buat begini-begini, dah lah pergi mengadu balai polis. Ya, dah lah mengadu balai polis ataupun buat laporan. Si Polan pukul dia, atau si Polan kata kat dia, si Polan ni telah memfitnah dia. Itu termasuk umpat juga. Masing-masing bermusuhan. Maka sekarang ni dia tambah lagi lah dibuat laporan polis, buat live lah pula, sebarkan pula. Ya, ini lagi berat ni. Jadi laporan polis tu masuk dalam isu pertama ni lah. Boleh ke tidak mengadu pada polis? Boleh. Sekadar laporan. Ya. Tapi dalam menyebarkan perkara tersebut dengan sebut nama si Polan ini, itu dah lebih lah, dia umum lah. Ya, sepatutnya tidak berlaku lah. Kecuali perkara yang nak mempertahankan diri. Ya, dia nak mempertahankan maruahnya sebab orang menuduh dia dah viral. Ni zaman viral, kita perlu juga mempertahankan nama baik kita. Maka itulah yang dikatakan dibenarkan untuk buat live, buat satu kenyataan media atau sebagainya lah. Ala kulli hal dia masuk kategori ni lah. Harus ke tidak? Harus. Kerana nak mendakwa orang tu. Dan menyebut ia akan kejahatan orang tu. Ya, apa kejahatan dia? Dia mencuri duit, atau dia pecah amanah, atau dia memukul. Ya. Termasuk mukul, ya, majikan menzalimi pekerja dan sebagainya. Suami mendera isteri, atau bapa mendera anak atau sebagainya. Itu masuk pada kategori yang boleh didakwa ataupun dibuat laporan polis ataupun mengadu pada mahkamah atau sebagainya. Itu masuk kategori, kalau ikut takrif dia adalah mengumpat, tapi itulah umpat yang halal, yang dibenarkan. Yang kedua, orang yang meminta tolong pada menghilangkan maksiat, maka harus baginya bahawa berkata ia si anu mengerjakan maksiat, tolong olehmu akan daku pada menghilangkannya, dan menyebut ia akan nama maksiat itu. Ya, jadi masuklah kategori yang kedua ni. Ya, perintah dia bersangkut paut dengan perintah amar ma'ruf nahyu 'anil munkar. Ya, itu adalah kewajipan bagi kita, amar ma'ruf nahi 'anil munkar. Buat benda baik dan mencegah kemungkaran. Jadi nak cegah mungkar ni macam mana?
maksiat nampak depan mata dan berleluasa, dia bukan maksiat yang tersembunyi. Maka kita nak cegah dia, kena lapor polis lah. Kena lapor polis, kena pelaporkan kepada pihak berkuasa. Maka timbullah isu hari ini tentang ada percanggahan fatwa sesetengah negeri, kebanyakan negeri meletakkan cara cegah amal ma'ruf nahi mungkar ni, cegah kemungkaran ni adalah dengan buat serbuan kepada tempat-tempat yang dianggarkan berlaku khalwat, berlaku bersih kedudukan lelaki perempuan. Maka ada pihak yang mengatakan berdasar kepada hadis, berdasar kepada cerita kisah Sayyidina Umar, yang mana haram memasuki rumah orang ataupun mengetuk pintu orang ataupun mencari salah orang, wala tajassasu, dengan dalilnya jangan kamu tajassus, menyelidik. Maka dengan berpegang pada hadis tersebut, dia mengharamkan tangkap basah, istilahnya tangkap basah. Baik, di manakah diharuskan tangkap basah ni? Dia masuk kategori yang kedua ni, apabila kita lihat maksiat tu terang-terangan. Bukan berzina terang-terangan, mana ada orang berzina terang-terangan, kecuali dalam video lah, yang orang buat filem lucah, itu zina terang-terangan. Tapi kebanyakannya kalau orang kampung zina ni tersimpan lah. Orang-orang awam tersorok, tersembunyi, bukan tersimpan, tersembunyi. Jadi dengan tersembunyi tersebut kita kata tak boleh ganggu lah, tak boleh kacau ke orang dah buat zina ni, dia kita tahu dia berzina ke apa ke di dalam rumah. Jadi dengan ada berlakunya masuk lelaki dan perempuan dalam satu tempat, itu dah termasuk daripada maksiat yang zahir. Kerana berdua-duaan dalam arti kata tersebut, orang nampak dia masuk berdua-dua, itu dah kira zahir. Cuma tak dihukum zina lagi, kecuali ada 4 saksi baru boleh dikatakan zina. Tetapi dia masuk kategori khulwah, bersunyi-sunyian antara lelaki dan perempuan, dan boleh mengundang kepada syak, melakukan maksiat. Maka bila datang syak pada melakukan maksiat, maka ada tindakan. Maka kerajaan meletakkan ada kuasa, boleh sesiapa yang melihat orang yang berdua-duaan disyaki melakukan bukan disyaki melakukan zina, dia disyaki melakukan berkhalwat atau bersekedudukan di dalam sebuah permis atau rumah atau tempat sunyi atau bagai-bagai, maka disuruh adu. Maka bila ada pengaduan itulah yang katakan kita meminta orang lain untuk menghindarkan maksiat. Itu termasuk maksiat yang zahir. Cuma kita tak tuduh dia sebagai berzina. Kecuali minum arak. Minum arak, dia bawa masuk botol arak, tak semesti dia minum arak. Tapi dia boleh datangkan syak. Dia boleh datangkan syak. Siapa suruh kamu bawa botol arak masuk rumah? Itu membawa syak kepada minum arak. Maka sebab tu diadu. Okey, dan sebagainya lah. Orang berjudi, suami dia sendiri hilang malam-malam main judi, habis duit apa semua, itu terang-terang, takkan disembunyikan. Maka direport polis supaya tangkap tempat judi-judi ni, sebagainya lah. Itu masuk daripada maksiat zahir, walaupun mereka sembunyikan, kerana nampak dalam laluan orang, lalu lalang, dan sebagainya. Jadi bila maksiat tu dah nampak terang-terangan, walaupun dalam bilik, maka dia dikatakan maksiat yang zahir, nampak. Jadi kalau kita kata sekarang ni kejiranan kita adalah rapat, rumah, teres misalnya, sebelah rumah kita je kita tengok dia ni bujang, tapi ada je orang perempuan masuk, yang bukan mahram dengan dia.
ataupun dia ni janda, bujang, ya, janda, ada je lelaki masuk lepas satu buah kereta, ya, yang kita tak syak lain mendatangkan keraguan dalam bunyi gelak-gelak atau kuki-kuki sebelah, ya, dan sebagainya, itu mendatang syak, itu bukan lagi tersembunyi, itu zahir. Ya, yang tersembunyi ni yang kita tak nampak langsung, tak ada kelibat atau sebagainya. Maka sebab itu fatwa seluruh negeri masih lagi kekalkan, ya, keseluruhan, boleh kata keseluruhan negeri-negeri dalam tanah Melayu mengekalkan tangkap basah kerana dia masuk kategori dikatakan zahir dan banyak mudaratnya kalau tak dicegah. Ya, antara kita cegah pun maksiatnya berleluasa juga, ya, melampau-lampau. Okey. Yang ketiga, jadi termasuk jugalah kalau kata tadi kita nampak orang lakukan maksiat, dan maksiat ni membawa bahaya dalam kampung. Kita nak mengadu ni, mengadu tu namanya mengumpat. Sebab kita sebut, dia ni berzina, dia ni minum arak, dia ni berjudi, dia ni itu, dia ni ni. Ya, maka itu mengumpat nama tu. Tapi mengumpat itu harus tak? Mengumpat macam ni wajib lah kadang-kadang. Bukan kata harus. Ya. Dan yang ketiga, orang yang meminta fatwa apabila berhajat kepada menyebut pertanyaan. Selalunya orang umumkanlah. Ni saya nak tanya, kalau imam ni buat macam ni, macam mana jatuh sembahyangnya, sah ke tidak? Ya, itu namanya mengumpat juga. Imam ni kata dia, ya, anak-anak dia tak pakai tudung. Itu dulu. Sekarang dah ada perubahan besar lah. Zaman dulu berlaku gitu, Tok Imam bagus pergi warak bagai semua. Anak perempuan dia tak pakai tudung, pakai skirt. Kerja kilang pula. Masa tu dulu kalau kerja kilang pakai skirt lah. Sosial dia bebas, berbeza dengan orang lain. Masa dulu kalau kata anak Tok Imam macam tu, wayu rendah satu kampung lah. Jadi berlaku je gitu. Dia kata, sah ke Tok Imam ni jadi imam? Anak dia tak pakai tudung. Maka kena keluarkan fatwa. Ya. Letakkan sah atau tidak sah sembahyang. Jadi pertanyaan macam itu masih umum. Dia masuk kategori ngumpat tapi tak sebut nama Tok Imamnya, siapa orangnya. Maka itulah adab kita nak bertanya pada seseorang tentang hukum, tentang diri seseorang. Supaya jangan disebut namanya, dengan disebut orangnya duduk kat mana, supaya tak jatuh hukum mengumpat. Ya, jadi datang aib pada diri dia. Tapi yang disebut di sini, dia nak tanya ni, nak mengadu pada fatwa, minta fatwa. Ya, seperti katanya berkata oleh isteri, suami aku seorang kikir. Suami saya ni orang kedekut. Tiada memberi ia bagiku akan yang memadai daripada nafkah. Ya. Makan tak cukup. Okey. Dalam isu nafkah, ya, banyak orang tak faham. Kita kena rujuk dalam kitab Babun Nikah, ya, tentang nafkah. Siapa ada ruang masa, dia rujuk sana balik lah. Google, zaman Google sekarang ni kan, boleh tengok apa kategori nafkah yang wajib, ya, atas seorang. Jadi dalam Islam, dia umum nafkah. Jadi dalam segi kita berkahwin dengan seseorang perempuan, ya, dia wajib nafkah yang memadai dengan dia macam mana dia dapat dengan bapa dia dulu, atau kata kena kufu tu. Ya, dia dapat nafkah dengan bapa dia dulu, macam tu jugalah kita kena bagi nafkah kat dia. Kalau dia dulu ni orang yang diberi makan mewah, ya, sebulan, seminggu, kita kata seminggu sekali daging, ya, setiap hari makan ayam, ya, sesekali makan ikan mewah, ya, misalnya, itu kita dah ambil dia sebagai isteri, kita kena bagi makan macam tu. Sebab dia ikut kufu. Ya, dia ikut orang tu, asal dia macam tu, kemewahan dia tu. Tetapi kalau dah tak mampu lain. Dia dah setuju nak kahwin dengan perempuan yang macam tu, kaya raya,
dan dia memang tak mampu untuk bagi nafkah macam tu, dia cuma boleh bagi nafkah orang awam biasa seharian. Itu tak ada masalah. Ni masalah dia kadang-kadang orang kaya, dia ada kemampuan, gaji dia besar, tapi dia dah suruh anak bini makan secara orang miskin. Itu salah. Sebab Tuhan dah bagi rezeki kat dia banyak lah. Misalnya orang yang gaji dia tinggi besar, pegawai misalnya, tapi makannya macam orang kerja buruh. Beras yang paling murah, itu makanan dia tak cukup, hari-hari ikan termenung, ataupun ikan kembung, telur, tu je lauk dia. Itu dah dia merendahkan, patutnya nafkah dia lebih. Dalam segi pakaian, ulama menetapkan sekurang-kurangnya 2 helai setahun. 2 kali tukar dalam setahun. Itu nafkah paling ringan lah. Bagi orang yang kemampuan. Kecuali 2 laki bini memang tak mampu, nak buat macam mana. Ni yang mampu ni. Ini berlaku si suami yang dia benarkan isteri bekerja. Kemudian dia kata, kamu dah kerja dengan izin aku, aku tak bagi nafkah dah. Itu fatwa dia buat sendiri. Isteri boleh minta fatwa pada mufti, apa hukum suami dia macam ni. Jadi jelas sekarang ni banyak isteri yang taat, banyak juga yang derhaka pun banyak juga. Yang taat-taat ni lah terlampau taat sangat. Jadi sepatutnya dia ada hak untuk diri dia sendiri, dia boleh mengadu pada mahkamah, minta fatwa daripada qadi, bahawasanya suami saya ni gaji dia begian-begian, tapi rumah saya bayar, belanja dapur saya yang belanja, ataupun kadang-kadang dia hanya bayar kereta dia, motosikal dia, yang lain semua diserahkan isteri. Ada juga lelaki gitu. Itu dia memakan duit haram. Sebab tanggungjawab atas isteri, nafkah dia wajib. Makan, minum dan pakaian, tempat tinggal. Kenderaan tak wajib lah. Okey. Yang kedua, anak pada isteri. Anak-anak dia tu, anak dia sendiri, wajib nafkah. Jadi kalau dia tidak beri nafkah pada anak-anak, maka hukumnya haram. Setiap biji nasi yang dimakan oleh anak daripada hasil nafkah isteri, ditanggung dosa berhutang oleh si bapa. Jadi nak pergi tanya fatwa tu lah dekat mufti. Boleh ke tanya, sedangkan melibat sebut nama sebut suami dia sendiri, walaupun tak sebut nama, suami saya lah tuan, kata dia. Dia ni tak bagi nafkah gini. Boleh ke? Tak lama mengumpat itu nama mengumpat, tapi mengumpat yang harus. Islam ni dia ada penyelesaian sebenarnya. Tapi antara kalau kita katakan praktikal dalam agama ni kurang. Selalu kalau ada ketidakpuasan hati, kita akan pergi menghadap mahkamah, mahkamah sivil, untuk selesaikan masalah nafkah atau sebagainya, ketidakpuasan hati. Tapi kalau untuk penyelesaian bab agama dan melibatkan agama ni, jaranglah kita kata nak pergi mahkamah, tanya mufti, tanya qadi, sebab tak tahu kepercayaan orang terhadap mahkamah syariah. Kadang-kadang dia mengelak, dia jatuhkan hukum, kadang-kadang kita kata suruh berdamai, ada kaunseling, sebagainya. Itu yang timbul masalah tu. Okey, tetapi kalau ikut asalnya, dia ada, sama ada kita nak tegas, sama ada kita nak secara berdamai, sebagainya, itu ada dalam Islam. Maka adakah seharus aku ambil daripada hartanya setengah yang memada bagiku? Setengah tu mana sebahagian. Jadi dia pun curi duit laki dia. Boleh ke tak? Kalau sampai dia mengabaikan tanggungjawab sebagai memberi nafkah yang asasi, sehingga kan beras pun tak beli, lauk pun kedekut ikan kembung hari-hari, sedangkan dia naik kereta mewah misalnya, atau dia gaji besar,
Ya, harus si isteri curi duit tu. Ni curi pula. Daripada mengadu satu hal lah. Mengadu tu fatwa. Nak tanya pasal suami dia kedekut. Kemudian keluarlah fatwa. Fatwa pula keluar tentang hukum curi. Harus. Tetapi bukan banyak. Jangan dia beli gelang rantai pula curi duit laki dia. Tu haram. Ya, ataupun beli baju 3-4 lai untuk diri dia. Bermewah-mewah. Duit dia tak cukup. Dia curi dalam dompet suami dia. Itu tak boleh. Itu haram. Yang kata boleh ni dia memang kita kata kategori laki tu tangkai jering. Genggam tak tirih. Teruk sangat. Sampai dia nak makan pun tak boleh. Tak cukup. Tak memadai. Ataupun tak sama taraf dengan taraf kufunya. Taraf hidup dia dulu dengan bapak dia. Maka dia boleh ambil lah. Ataupun memanjang duit poket dia yang keluar. Suami tak keluar apa, pakai duit awak dulu lah. Pakai duit awak dulu, dalam dompet dia berlambak. Tak keluar-keluar. Misalnya, hukumnya harus ambil. Bukan marah tu, nasib tu lain lah pula. Ni cerita hukum. Pada segi Allah, hukum Allah, harus. Hukum lelaki, penerajang lah. Itu lain lah. Ya. Itu orang dulu dia ikut agama. Orang sekarang ikut nafsu. Keempat, yang menakutkan akan orang Islam daripada kejahatan orang yang lain seperti berkata, ia perempuan itu jahat kelakuannya. Kita selalu cerita tentang kejahatan orang lain. Maka jangan engkau berkahwin dengan dia. Jadi harus. Ya, tapi kalau kita kata ni jenis memburuk-buruk orang ni kan. Kalau kita confirm orang ni keturunannya jahat, tak elok, keturunan zina, keturunan maksiat, ya, iba dia berpura-pura dengan jadi baik, masuk minang orang jiran kita atau saudara mara kita, kita tahu, aku kenal orang ni, ya, anak dia macam ni. Boleh tak cerita buruk orang? Boleh, kerana dia akan mendatang mudarat akan datang. Ya, boleh. Tu dalam segi kahwin lah. Dalam bab lain pun sama juga. Ya. Contoh kita katakan orang jual saham. Tu selalunya lah orang jual saham. Ya. Kita kenal orang ni memang ada rekod kejahatan dia lah. Ya, dia banyak buat projek. Orang yang buat projek menipu orang ni, dia banyak kali dah tipu orang. Dia buat tu lah. Dulu labu peram lah, labu sengit lah, saham tu lah. Saham ni akhirnya dia bodek pujuk kita dengan saham baru dia. Kita pun hampir kat orang tu, kita kata, oh tu tadi tu Mat tu datang jumpa kamu. Ya. Dia bersuruh buat apa? Dia nak suruh masuk saham dia. Jangan masuk lah, kita kata. Pasal apa pula? Ada lah sebab dia. Orang tak puas hati, kita sebut ada sebab dia tak puas hati. Macam ni lah. Ada bukti, ada contoh. Orang ni dulu macam ni. Dan aku rasa dia tak bertobat lagi. Dia memang suka menipu dia orang. Kalau kamu nak juga ikut saham dia, kena tengok balik lah. Mana kertas kerja dia, surat perjanjiannya, hitam putihnya. Aku nak pesan gitulah, kita kata. Itu masuk kategori ngumpat. Ya, tu masuk kategori ngumpat juga. Ataupun orang ni dia memang tak habis-habis dengan kutip duit dia. Macam contoh kita kata, dia ni kalau pegang apa-apa pun, duit selalu hilang. Kita cerita, tak boleh, jangan bagi jawatan tu kat dia. Banyak kes dah. Kalau dia pegang jawatan tu, habis duit tabung misalnya. Boleh. Itu tak masuk mengumpat. Sebab apa? Untuk menjaga kemudaratan datang. Okey. Dan menyebut ia akan nama kejahatan itu. Yang kelima, bahawa ada seorang masyhur dia dengan nama yang ada padanya kecelaan seperti Al-A'raj, artinya yang ciapik. Oi si tempang. Orang banyak gelar dia. Okey, kalau ikutnya orang yang digelar ni, ya, dia marah orang gelar dia. Ada cerita orang parit bunta.
sahabat pada Allah yang rahmat orang tua. Dia yang cerita, bukan dia yang digelar. Ada satu kampung di kampung tu namanya Mat. Mat ni banyak gelaran. Jadi orang bubuh nama dia Mat Kacang Poek. Kacang Poek itu asal kacang poi. Mat Kacang Poi. Daripada tu dulu dia jual kacang poi. Jadi dia panggil Mat Kacang Poek. Biasalah gelaran orang ni dia berubah-ubah lah. Jadi satu hari orang ni dia berhajat untuk jumpa Mat Kacang Poek ni. Adalah urusan orang suruh cari. Dia tak kenal orang dia. Pergi bagi salam. Elok bagi salam. Assalamualaikum. Salam. Ni nak tanya ni betul ke rumah Mat? Kata dia. Ni tu ke Mat. Si Mat Kacang Poek ni pula tanya. Mat mana? Dia kata. Dia sendiri tanya, Mat mana? Tak tahulah dia pun duk sebut Mat Kacang Poek, dia kata. Apa dia? Nanti saat dia kata, dia ambil golok bergelar. Ni kacang poek, dia kata. Maknanya dia tahu orang gelar dia Kacang Poek, dia marah. Dia marah. Maknanya gelaran tu kalau ikutnya masuk ngumpat lah. Macam tu. Kalau dia marah tu maknanya mengumpat, jatuh kita duk kata dia buah nama-nama tak tentu. Tetapi nak buat macam mana? Macam tadilah, macam kes tadi. Kalau sebut nama Mat, orang tak kenal. Tuan diri pun tak kenal. Mat tu sendiri tanya, Mat mana dia kan? Jadi mana kena sebut lah. Mat Kacang Poek. Kena parang lah. Jadi kita duk sebut di belakang dia. Alah, Mat Kacang Poek tu. Alah, tu Din 3 Kupang. Kalau kampung kami dulu, Din 3 Kupang. Mari mana 3 Kupang atau... macam-macam gelaran. Ada yang gelaran elok. Mat Kapiak pun dah. Kita ingatlah kampung mana. Mat mana Mat Kapiak. Siapa duk panggil dia Kapiak. Dia cakap je Kapiak. Cakap sikit-sikit, ni Kapiak ni. Lama-lama panggil Mat mana Mat Kapiak. Itu gelaran-gelaran yang kita kata jatuh kategori ngumpat. Tapi kalau kita kata tak sebut gelaran tu, tak kenal. Maka kita kena sebut tu tak jatuh ngumpat lah. Yang keenam, bahawa ada ia menzahirkan akan kejahatannya. Ni macam viral dalam video. Ni nak tahu hukum ni dalam YouTube. Ya, kita cerita ni artis ni gini-gini. Ni sajat gini-gini. Tu dah mengumpat tak? Banyak orang. Kita kena berdepan lah. Janganlah kita banyak orang gitu kan. Jangan viral pula, jatuh maruah. Maksiat yang dilakukan dalam video disebarkan itu bukan maksiat tersembunyi. Dia maksiat terang-terangan. Apatah lagi dia sendiri yang memang menayang tubuh badan dia, buat kelakuan akhlak tak elok. Itu kalau nak dikomen tak jadi kesalahan. Maknanya komen sampai dia jatuh. Tapi tengok juga kalau kita komen seseorang tu bukan lagi mengurangkan maksiat dia, bahkan ramai lagi orang duk tengok kejahatan dia, lebih baik delete dia. Sebab kita tengok hari ni dia ada dua. Satu, kalau di komen dia jatuh down. Orang komen dia down. Dia ada satu passion ni, dia buat perangai tak elok, dia buat huduh, dia tunjuk apa benda perangai tak elok dalam media sosial. Tapi setelah di komen, walaupun negatif komen tu, dia naik, dia up. Dia lagi menjadi. Dia lagi popular. Macam tu tak payah komen. Macam tu, drop terus je. Kalau bolehnya, delete terus. Jangan bagi masuk dalam wall. Sebab dia akan mempopularkan kemaksiatan orang tu. Jadi kita, akhir zaman ni dia susah sikit nak hukumnya. Sebab kadang-kadang tengok kategori fungsi-fungsi sesuatu peralatan tu kadang-kadang sesuai dengan hukum ni, kadang-kadang tak sesuai. Sepatutnya eloklah kita hentam komen kan, hentam tu untuk bagi dia berhenti. Tapi ni jenis liat balok ni, jenis memang dia tunggu kita hentam dia untuk dia dapatkan banyak orang masuk layari dia punya YouTube, naik nama dia popular lagi. Dia tak peduli lah. Ada orang suka popular dengan apa sahaja yang dia buat walaupun kejahatan.
Dulu kan cerita-cerita dulu, cerita-cerita filem dulu. Perompak penjahat tu kan dia suka menunjuk kejahatan dia. Megah, 6 jahanam, sebagainya. Dia rasa tebuk dada. Macam tu juga manusia yang ikut kategori dia, yang dia suka, kalau boleh, walaupun jahat, aku popular. Walaupun tunjuk gangster, nampak gangster sangat. Tapi nampak popular, ada orang like, ada orang suka, ada orang sanjung dan sebagainya. Dia suka macam tu, dia suka paparkan, tak ada siapa boleh buat kat aku. Aku ni gedebel, kata orang Kelantan. Buatlah, katalah apa-apa, aku tetap juga buat. Orang macam ni tak boleh layan, tak boleh komen. Komen tu mempopularkan dia lagi. Sampai kita kata 1 juta komen ke apa ke, tu mengarut lah tu. Sebab tak akan berdatang faedah komen kita selit kat situ, sebab dia tetap dengan maksiat dia. Maka harus disebutkan kejahatan yang dizahirkan itu. Jadi kita ni apa kesnya? Kes yang terbaru, kes Abid Leo lah. Lagilah melibatkan orang agamawan, dakwah. Wallahu alam, kita pun tak tahu cerita sebenarnya. Yang tu berhati-hatilah, jangan terjebak kita dengan fitnah akhir zaman. Wallahu alam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi. Allahumma aftah alaina bitarifin, Allahumma aftah alaina bitarifin, Allahumma aftah alaina bitarifin. Allah nawwir qulubana bil hidayah kama nawwarta ala syafika wa jalla. Ada soalan ni? Panjang ni. Satu je. Abdul Rashid. Ustaz, statistik konflik rumah tangga berpunca dari kekangan sumber kewangan. Realiti kos sara hidup sekarang sukar jika hanya suami yang menanggung segala perbelanjaan rumah. Tapi dalam masa yang sama, isteri yang bekerja enggan membantu meringankan kos sara hidup. Apakah hukum isteri yang enggan membantu meringankan kos sara hidup demi menjayakan kehidupan sebuah keluarga? Baik. Dalam segi hukum fiqahnya, isteri yang tak nak menanggung kos sara hidup, dalam keadaan begitu, tidak berdosa pada si isteri. Sebab dia nafkah atas suami. Hukum fiqah tetap begitu. Jadi, tapi demi kita kata untuk menjayakan kehidupan berkeluarga, bukan dia wajib. Sebab dia ada jalan penyelesaian dia, bila dah tak boleh, bercerai. Bercerai itu harus, walaupun makruh. Jadi kalau hukum bercerai itu haram, sekarang ni kita balik pada hukum. Bercerai, berpisah itu haram ke harus? Kalau dikatakan kategori haram, maka haramlah dia tak jaga keluarga dia tu. Dia tak pertahankan hubungan keluarga dia. Dia tak boleh kita nak hukumkan perempuan tu salah, jahat, kerana apa? Dia tak mempertahankan keluarga. Dia boleh ambil jalan, isteri, dia tak setuju. Saya tak nak keluar duit saya sedikit pun. Sebab nafkah wajib atas suami. Kalau awak tak boleh bagi ni, saya nak minta cerai. Misalnya. Harus. Dia tak salah. Tu kena faham dalam masalah tu. Cuma bila kita kata hubungan keluarga, sekarang ni kita kata dibina atas dasar apa? Dia ada hukum kalau ikut hukum agama, dia bukan dibina atas kasih sayang atau cinta. Hukum agama ni menikahkan antara suami dan isteri, walaupun disebutkan punca dia daripada kasih sayang, cinta, macam Nabi Adam, Hawa lah, orang duk kaitkan Adam, Hawa. Itu dari segi psikologi dan juga diri hubungan antara lelaki perempuan. Tapi dalam hukum Islam, dalam hukum fiqh, dia boleh berlaku pernikahan menghalalkan persetubuhan. Dia menghalalkan persetubuhan, dia tak berkait dengan cinta pun. Kalau tengok raja-raja dululah, kisah raja-raja dulu, dia berkahwin banyak isteri dia, bukan kerana cinta, kerana dia berkuasa atas perempuan tu. Dia bagi nafkah, sebab dia dah kahwin dengan perempuan tu, dia kena bagi nafkah, bagi duit. Jadi dia gagal, lepaskan.
Jadi untuk yang kata hari ni kita kata jaga keluarga, kasih sayang antara, itu adalah psikologi dia bukan satu kita kata kewajipan. Kasih sayang tu dia tumbuh dengan sebab bila ada cinta, nak halalkan cinta tu adalah dengan kahwin. Tu dia. Asalnya tak boleh. Ada orang dia tak cinta tapi dia boleh kahwin. Jadi kahwin dengan cinta tu benda berbeza. Berbeza. Selalunya bila berkahwin adalah dasar cinta. Tapi berlaku juga yang orang kahwin, dia tak cinta langsung isteri dia. Dia kahwin tu dasar dia, bagi nafkah cukup, dia pun melepaskan nafsu dia apa semua, sekadar itu. Tak berdosa orang yang tak ada cinta tu. Sebab cinta ni bukan boleh kita pupuk-pupuk dia, kita pujuk-pujuk dia. Cinta tu Tuhan yang letak. Jadi itu benda bezalah, faham. Tapi dasar kita kata toleransi, itu lain lah. Tengoklah, tu menunjukkan kalau dia tak nak keluar duit langsung apa semua, di situ dah memang menunjukkan perempuan tu tak elok pada segi akhlak. Walaupun dia ada hak atas diri dia lah. Dia tak ada rasa toleransi, dia tak ada rasa bertimbang rasa, dia tak nak berkongsi beban. Orang macam tu elok diceraikan. Cari hal lebih elok lah. Tapi kita duk bertahan juga sampai berpeluh. Faham dia memang akan sampai, kes perceraian pun akan sampai situ. Kita akan tahu sama ada pasangan kita ni orang yang baik atau tidak apabila kita susah dia lari ke tidak. Dia tak bagikan cinta dia, hilanglah cinta dia dah. Kita tahulah cinta dia selama ni mengaku cinta ke ataupun dia hanya suka berpasangan. Dia beza tu, orang suka berpasangan ataupun orang bercinta. Akhirnya kalau ada berlaku yang suami sakit, isteri lari. Ada isteri minta cerai, ada. Sahabat-sahabat kami pun ada yang begitu, sampai meninggal lah kawan kita. Dia tengah sakit teruk tu, isteri minta cerai. Dah tunjuk kan. Tu dah Tuhan tunjuk, maknanya dah tak sesuai lah jadi isteri pun. Tapi nak kata haram tak boleh. Dia harus minta cerai. Pada segi akhlak, segi sosial, kita kata segi civiknya memang tak ada civik lah. Tapi segi mengharam dia tak boleh. Hukum pekal tak boleh nak kata. Dia harus minta cerai. Okey. Soalan seterusnya cikgu ni tanya, macam mana kita orang awam nak mengelak diri apabila para pemimpin saling menuduh dan mengata sama sendiri. Dia kata sama sendiri bukan kena kat kita. Jadi sebab tu dalam segi ni itu masuk pada fanatik kepartian. Memang zaman Nabi SAW tidak berlaku kepartian. Dia tak berlaku. Berlaku tak fitnah memfitnah? Berlaku. Kalau kita kata tidak berlaku fitnah memfitnah, macam mana berlakunya zaman siapa? Lepas zaman Nabi sendiri berlaku fitnah. Munafik-munafik gunakan cara jalan untuk menjatuhkan Nabi SAW. Bila zaman sahabat, lagi banyak fitnah. Walaupun dia bukan berbentuk parti politik, dia bukan partai, dia bukan apa ni, konfliknya dengan orang Islam lah. Berlaku Muawiyah dengan Sayyidina Ali, rampasan kuasa. Sayyidatina Aisyah berperang dengan Sayyidina Ali. Tu lagi besar, bukan macam kata sekarang kita kata berlaku konflik politik pemimpin hari ini antara pemimpin duk berkelahi-kelahi. Tak sampai macam mana Sayyidina Aisyah ada tentera. Sayyidina Ali memerintah masa tu. Yang tu besar tu, perang Jamal tu. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali, tangkap semua tentera Aisyah, hantar balik Aisyah ke tempat dia. Itu tak ada lah berlaku zaman kita macam tu. Itu zaman sahabat tu. Jangan kena faham. Jadi kita sebagai orang yang duduk jauh, kita nak sokong Ali ke nak sokong Aisyah? Ali menantu Nabi, Aisyah isteri Nabi. Kita nak kata Aisyah betul ke, Ali betul ke? Duk diam. Bukan boleh kita bukan boleh ubah pun. Macam tu lah. Bergaduh pemimpin kita kan boleh ubah. Jadi kalau rasa malas nak layan, jangan layan cerita-cerita pemimpin ni.
Ini pasal kita mengidolakan pemimpin. Bila kita mengidolakan pemimpin, kita anggap dialah pemimpin yang membawa kita akan pergi ke akhirat. Ini yang masalah kita. Maka bila kita nampak ada cacat, orang cerita tentang cacat dia, maka kita akan jadi macam tak apa senang. Dia memang ada negatif, positif. Dia memang ada pro dan kontra. Begitulah. Jadi sebab tu jangan letakkan pemimpin yang ada itu sebagai idola. Itu akan jadikan konflik lah, akan jadi fanatik. Wallahu a'lam bissawab.